Pasukan Red Bee Army ini adalah pasukan cyber trooper, tentera-tentera pahlawan di alam cyber yang ditaja oleh DAP. Dan ini bukan sahaja daripada orang kata dakwaan ataupun tuduhan yang tidak berasal daripada saya, sebab baru-baru ini Malaysia kini juga ada mewawancara DAP Tony Phua. DAP Tony Phua sendiri mengakui memang DAP ada pahlawan-pahlawan tentera-tentera mereka ke alam cyber troopers. Dan The Star Switch Up TV juga interview DAP Jeff Uy, salah seorang social networker kat DAP. In fact, I didn't quote Jeff Uy wrongly. Jeff Uy sendiri mengatakan, yes, cyber troopers job is we pay cyber troopers to murder people. So itu kata dia. What can you get from this? We pay cyber troopers to murder people. Maksudnya, DAP membayar dan menaja mana-mana ahli cyber trooper mereka. Yang saya tahu sekarang yang paling besar operasi kat KL adalah Concord Hotel KL. Kat Penang adalah Komta. Yang lain tu adalah tempat-tempat berlainan, but these two are the main one. Untuk membunuh ataupun assassinate, memanipulasi, menipu, mengaitkan dan membuat segala terhadap sesiapa saja yang menyebut sedikit ataupun menyebut sedikit tentang apa kelemahan Pakatan Rakyat, ataupun sedikit menyebelahi Barisan Nasional, ataupun sesiapa sahaja yang hendak menyertai program Barisan Nasional. Contoh baru-baru ni banyak selebriti Cina yang dikena. Leng Yen, Datuk Michelle Yeoh, Jackie Chan, Psy, even golongan agama kita, Sami Buddha terkemuka dunia, Master Shin Yin yang datang untuk berjumpa dengan PM pun mereka serang. Sami sendiri pun diorang serang. Okay, Namvi pun diorang serang. So banyak lagi. Ini adalah selebriti. Sehingga kan baru-baru ini 2 artis daripada Taiwan menarik diri daripada datang ke Malaysia, daripada konsert kat Penang tu, sebab mereka dah takut dah. Sebab cara mereka mencaci orang, mereka cerita. Sebab bukan sampai tahap yang maki hamun tau. Maki hamun nanti boleh tunjuk beribu-ribu perkataan kesat. Dan paling penting, sebab selebriti ini bukan ahli politik. Mengapa mereka takut? Mereka melancarkan satu serangan cyber supaya syarikat-syarikat jenama yang berkaitan dengan all those ambassador yang berkaitan dengan selebriti tu, macam kakak saya Leng Yen, Datuk Michelle Yeoh, they say boycott her product. Sampai dia pula hantar email kepada semua syarikat untuk boycott artis-artis yang menyelebahi Barisan Nasional. To that extent tau. Kalau setakat maki pun dah teruk, lagi teruk nak apa orang kata merosakkan perut nasi orang. Mereka dah sampai satu tahap yang amat kata terlalu ekstrim dalam budaya politik yang saya rasa sememangnya tidak sihat untuk perkembangan Malaysia. Yang saya tahu ni DAP, yang ini semua majority 90% adalah cyber trooper dalam bahasa Cina dan juga bahasa English kebanyakan golongannya. Dan mereka ada minimum 100 page mereka, Facebook page, yang sebenarnya daripada tim-tim yang sama, geng-geng yang sama, tapi mereka buat 100. So maksudnya kalau cara mereka beroperasi senang. That's why the things yang mereka share tu boleh pergi viral. Contoh, mereka ada, let's say Concord Hotel mereka ada, dan Komta. Okay, just say Komta, just contoh. Ada 20 orang full-time worker. Okay, satu hari sebenarnya kita boleh create 5 fake Facebook account dalam satu komputer. Okay, so kita bayangkan sajalah seorang tu ada 50 account. Kalau 50 tu kita nak darabkan dengan 20 cyber trooper, maksudnya dengan kuasa hanya what we call that 20 orang pekerja kan, dengan mudah ada 1000 account Facebook dah. Sebab mereka dah mula beroperasi sejak daripada 5 tahun. 5 tahun? Yes. Itu daripada 20 saja tau. That's why I said it's just 20. Dan mereka buat page tu sebenarnya daripada 5 tahun dah. Ada banyak-banyak page yang baru-baru ni timbul, dulu bukan politik. Dia orang banyak bijak. Macam Facebook News, Political Gag, dulu neutral tau. Tapi datang pilihan raya kita nampak lah semua pro pembangkang dah. Tapi ada yang memang direct, macam we fully support PKR dan DAP, Safe Liners, memang semua tu program-program mereka. So sangat mudah. Operasi mereka dengan sangat sistematik sekali. Pertama,
mereka akan membuat perancangan. Okay, contoh dalam 3 hari ini, apa isu kita yang nak bawa, ataupun individu mana kita yang nak target. Saya kata contoh, okay, mungkin contoh mereka nak target Presiden MCA. Okay, mereka nak bawa isu skandal seks beliau. Okay, contoh 3 hari. So dalam 3 hari ini, dia akan mencari designer, dia akan upload dengan at one of their pages. Okay, daripada page yang sama ni, let's say from 1000 account, they give instruction, semua akan share. That is, but beside that, the rest of 100 pages, they all shares. Either all share, or dia akan upload sendiri guna tim lain share. Maksudnya benda tu akan jadi isu hangat dalam minggu tu. That's why we see Pakatan Rakyat memang kalau isu dia memang konsisten aja. Semua page tu kita track dan analysis betul-betul. Itu adalah cara mereka beroperasi. Dan this thing sangat efektif. Sebab tadi Presiden MCA, saya kata orang yang tidak dikenali seperti saya, memang bukan orang politik, memang muda, tak dikenali pun boleh jadi terkenal. Sampai saya rasa saya punya video sekarang dah ada mungkin 20,000 ke 30,000 share dah. Dan sampai keluar mana-mana je orang kenal saya. Sebab cara dia orang add tu, yang saya kata 1000 account tu, mereka juga akan add orang kan. Dalam each account boleh add sampai 4,000 orang. So the coverage tu tinggi. Tinggi gila. Dia meletup. Setiap isu yang dia nampak memang akan meletup. Dan perkara yang berbahaya, sebab kalau perkara yang mereka laporkan itu adalah benar, maka masih boleh diterima lagi. Kalau benda-benda yang langsung tidak benar, dan dia akan, apa orang kata, what we call it, mengancam orang yang tidak berdosa. Seperti saya, nanti saya akan tunjukkan sebentar nanti. Semua kawan saya, keluarga saya dan orang kaya yang, dan juga semua ahli jawatan kuasa yang bersama saya dalam NGO saya, semua kena hantam. Semua ditarik masuk. Dan lepas tarik masuk, mereka pula nak reka cerita. Kata mereka adalah pelacur. Kata mereka dibayar untuk pergi bersama-sama pergi event, okay, dan sebagainya. Sedangkan saya memang memang masyarakat tahu yang kesemua orang dalam gambar tu memang orang yang rapat dengan saya. Perlu ke saya bayar mereka untuk keluar bersosial dan sebagainya? Teknik yang mereka aplikasi pada hari ini adalah teknik psychological warfare. Psikologi mereka adalah siapa sahaja nak menentang Pakatan Rakyat ataupun sebut sedikit saja tentang kelemahan mereka, okay, ataupun sesiapa sahaja yang menyokong Barisan Nasional, mereka akan melancarkan operasi sedemikian. Walaupun terhadap ramai sebenarnya bukan ahli politik, ramai aja pemuda kat Malaysia, kat Facebook hari ini yang sikit aja, kalau kadang-kadang yang neutral pun tak boleh terima. Maksudnya dia kata BN salah, PR pun salah pun tak boleh terima. Dia tak boleh kata PR salah, PR mesti kata betul. Kalau kata salah mesti kena hantam. Saya boleh tunjuk my neutral Malaysian friends nanti. So bila orang hantam macam tu, biasa itu manusia, orang akan takut. Dia tak akan berani lagi untuk bercakap. And it's proven. Kawan-kawan saya semua dah senyap lah. Yang perempuan-perempuan, yang kawan-kawan ahli jawatan saya semua dah quit. Sebab tak dapat tahan tekanan daripada mereka. Mereka tak berani lagi bersuara. Tapi peliknya saya ni memang degil. Makin dia orang buat, sebab saya percaya pada peribahasa Melayu, berani kerana benar, takut kerana salah. So kalau saya berani kerana benar, saya tak nak jadi macam kawan-kawan saya. Mungkin kawan-kawan saya semua terlalu muda, they are all very young. So mereka tak dapat terima tekanan sedemikian. Maka sebagai saya terus, makin dia orang buat, makin saya menentang. Makin saya block makin banyak, makin saya keluar protes. So apabila mereka tahu dah tak ada cara untuk mereka nak hentikan saya, sebab mula-mula dia memang target saya seorang je, banyak cerita keluar. Saya dibayar lah, saya perkasa Cina, saya pembelot Cina, banyak. Apa lagi? Kereta mak saya dicuri, kereta bapa saya dicuri, saya ada police report. Okay, jujur, setiap kali saya ceramah saya kena. Nombor telefon saya dia orang spam kat forum tu, orang-orang bukan telefon saya. Banyak tekanan, dia orang cuba main psikologi tau. Apa lagi dia orang buat kat saya? Lepas tu cuba letak saya kat directory page, kata saya adalah pemimpin MCA sedangkan saya member pun bukan. Apa lagi dia orang buat? Lepas tu tiba-tiba kata nak reka cerita saya dipecat daripada DAP lah, sedangkan membership saya tamat pada tahun 2011 dan saya cabar mereka. Sampai hari ni saya ada bukti. So apa lagi? So dia orang cuba sedaya upaya untuk macam menghancurkan saya.
Tapi saya terus bergerak. So langkah kedua adalah, mungkin saya rasa mereka tahu dah, kalau terus serang saya pun saya takkan berhenti. Dia mulalah ahli keluarga saya, jiran saya, semua rakan-rakan saya, ahli jawatan kuasa saya, untuk memberi lagi banyak tekanan kepada saya. Saya rasa itu adalah satu serang psikologi dalam alam cyber lah. Bukan ni politik. It is. If nanti saya akan tunjuk, in fact tak tunjuk punya pergi yang video yang Malaysia Kini interview me. Okay, I dare to bet easily that it's about 500 to 1,000 comments. Nama berbeza, tak ada gambar. So you please don't tell me ordinary Malaysia YouTube account tu, kalau 10 orang, 20 orang, 100 orang boleh terima, 500 orang tak ada gambar tapi nama berbeza, maki hamun, you don't tell me that is ordinary Malaysian. Itu mesti kerja yang dirancang. Walaupun saya tak nafikan, I won't deny there are Malaysian yang komen, tapi sampai 500 tak bergambar. That YouTube, pergi cari tu Malaysia Kini punya yang interview saya kat YouTube tu. So the purposely of the account to create to issue to become viral, supaya nampak contoh macam majority memang bersama. Number one, become viral. Number two, peran psikologi lah untuk orang itu hilang credibility ataupun orang-orang itu untuk berhenti daripada berpolitik. Dan yang ketiga adalah untuk melemahkan semangat orang. Dan yang keempat adalah untuk discredit whatever truth that we expose about them. For example, I expose about all the DAP corruption. Saya expose banyak dengan DAP. So bila dia orang macam tu, dia nak buat satu serang psikologi supaya orang tak percaya pada saya. Walaupun sedangkan apa yang saya cakap tu semua adalah benar, dan apa yang mereka tu semua adalah yang tipu-tipu belaka. Okay, dia different leader tu, ada different cyber trooper di tim dia sendiri. Tony pun ada orang dia sendiri, Ngah Koming yang Kuhong ada orang dia sendiri, Lim Guan Ning ada orang dia sendiri. Is more to the warlord. Ada yang mengikut pusatkan, ada yang negeri, ada yang ikut cawangan, ada yang ikut bahagian. So it's quite what we call that, similar to BN lah, but it's a different system lah. In other way, maksud kebanyakan DAP punya leader, they have their own cyber troopers. Yes. Siapa yang bayar kebanyakan cyber troopers ni? Sorry? Siapa become dia daripada penaja-penaja DAP. Lepas kan DAP dapat kerajaan negeri, Selangor, Perak. So yang kalau rasuah officially, maksudnya yang kita tak boleh charge, dia just find sponsor to sponsor them lah. Tapi ada yang melalui gaji daripada dia YB MB sendiri. Approximately you rasa berapa bayaran untuk seorang cyber troopers? 500? No, not only troopers. Kalau bloggers DAP, if I'm not mistaken, right, the one that I knew, the range can be from 2,000 to 3,500 depending on their blog skills. Okay, and earlier I think Stop the Live Disc exposed that Chan Lilian, one of the DAP cyber trooper chief, about, I think, if I'm not mistaken, 8,000 a month. It was being exposed by Stop the Lies. 8,000 a month. Chan Lilian. Yes, one of, I think, based in Komtar.